Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ni kita akan buka kitab Bidayatul Hidayah. Cuma hak dengan hamba ni hak lama. Jadi muka surat dia ni lain sikit. Muka surat hamba ni hak muka surat 1, hak ning ni muka surat hamba ni muka surat 13 dah. Ni pun lain, cetak ke dia ni lain. Dia hak ni tulis besar sikit. Ni. Jadi kena tanda molek lah. Kena tanda molek. Pasal kita nak sambung nanti, kita tak tanda molek payah. Buka terus kepada muqaddimah. Muqaddimah. Bukan muqaddimah apa ni? Kata pengantar. Kata pengantar penterjemuh. Kalau sini Roman 4. Roman 7. Kata pengantar. Roman 7. Hak Rumi Roman 7. Hak Jawi Roman 4. Tulis kata pengantar. Jumpa tak? Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengantar penterjemuh. Makna kita fahamlah, kitab Bidayatul Hidayah ni adalah terjemuhan. Terjemuhan daripada asal kitab hak Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Ghazali. Diterjemuh oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Ia baru meninggal. Baru meninggal beberapa tahun lepas. Seorang ulama dari Indonesia. Di Malaysia pun kerek dia mari. Syekh Fahmi Zamzam ni. Dia seorang ulama yang sangat alim dalam bidang hadis terutamanya. Dia ngaji Mekah lama. Sampai lekat gelar Al-Makki. Dia syarat nak dapat gelaran satu-satu tempat kita duduk ni, sekurang-kurang kita kena duduk 4 tahun ngaji situ. Kalau kita ngaji Mekah 4 tahun ke atas, kita dapatlah Al-Makki. Ataupun kalau Madinah Al-Madani, syarat 4 tahun ke atas. Kalau Mesir Al-Misri, 4 tahun ke atas. Kalau Tani Al-Fatani, tapi syarat dia 4 tahun ke atas lah. Kalau bagi seminggu, tak boleh. Nak bubuh Al-Makki tak boleh. Dia ni Al-Makki. Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Makki. Baru meninggal, dia ada pondok dia di Banjarmasin, Indonesia. Pondok besar. Bismillahirrahmanirrahim. Ni pendahuluan dia, bukan kitab Imam Ghazali lagi ni. Sekadar dia royak pasal usaha penterjemuhan kitab ni. Bukan masuk kitab lagi. Cuma kita kena baca jugalah. Kita tak boleh terus kepada kitab. Supaya kita kenal siapa dia tuan kitab. Tak okey kita nak baca kitab dia, kita tak kenal tuan kitab siapa. Tak boleh juga. Salah. Mesti kita kena kenal tuan kitab juga. Bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan makna berterima kasih kepada Allah. Kepada makhluk pun wajib kita berterima kasih. Sebab Nabi kata dalam hadis, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Siapa-siapa tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah.
Tu kena terima kasih juga kepada manusia. Di pihak orang berbuat baik kepada kita, kita wajib berterima kasih. Tu tanda kita syukur di atas nikmat Allah. Bukan kata syukur ke Allah jelah. Ada dengan manusia pun Nabi berkata kena berterima kasih. Tu di pihak orang berbuat baik kepada kita. Di pihak dia, tuai hak tu, dia tak boleh mengharapkan ucapan terima kasih. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan daripada kamu jazaan, balasan dan ucapan terima kasih. Di pihak kalau kita berbuat baik kepada orang, kita tak boleh harap dia berterima kasih kita. Di balik dia kena beradab. Dia kena ucap terima kasih. Di pihak kita tak boleh nak harap. Kalau dia tak ucap terima kasih pun, kita tak boleh nak serati, nak marah, tak boleh. Dah, tu cara dia lagu tu. Cuma kalau dia tak ucap terima kasih kat, dia lah tidak beradab dengan manusia. Tanda orang syukur kepada Allah, dia berterima kasih kepada manusia. Itu dia. Di antara sebesar-besar ucapan terima kasih, sebesar-besar syukur, syukur kepada ulama-ulama yang tolong tulis kitab, beri panduan kepada kita. Itu sebesar-besar terima kasih. Kerana dia melepaskan kita daripada kewajipan fardu ain. Melepaskan kita daripada azab neraka, azab akhirat. Itu sebesar-besar terima kasih. Lepas tu kita pun bersyukur kepada Allah. Itulah tanda kita berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan limpahan taufik. Dia kitab ni kitab baru dah, terjemahan baru. Jadi dia tak ada ikut style bahasa Arab sangatlah. Dia mudah faham. Dia tidak guna bahasa lama apa kitab-kitab pondok lama tu dak. Dia bahasa baru sikit. Yang telah memberikan limpahan taufik, bantuan dan hidayah petunjuk. Beza mana orang sebut taufik hidayah? Allah beri taufik hidayah. Beza mana? Setengah tu dia kata taufik jatuh, hidayah tino. Bukan. Taufik ni bantuan dalam bentuk zahir. Bantuan yang boleh dilihat. Motor, kereta, piti. Bantuan bentuk zahir. Tuhan tolong kita kepada ibadat dengan taufik, dengan bantuan zahir. Kesihatan. Boleh kita ngaji, boleh kita baca Quran, boleh berzikir. Apa? Sihat lagi. Itu bantuan zahir. Dia panggil taufik. Tuhan beri kenderaan, boleh mari ngaji. Ada orang Tuhan tak beri. Walau dia nak pun. Rumah dekat dengan masjid. Boleh dia pergi sejid. Makna kata, tu ialah taufik. Ada pun hidayah. Hidayah ni bantuan rohani, bantuan batin. Dalam bantuan batin. Perasaan nak ngaji. Itu hidayah dia panggil. Kalau Imam Ghazali dia panggil khatir. Lintasan. Kita dengar orang baik, berasa nak pergi. Dengar orang duk ngajak, berasa nak pergi. Berasa nak tu. Tu dia panggil hidayah, petunjuk. Orang masuk Islam apa? Sebab dia berasa nak lah. Dia berasa nak masuk. Dia tengok Islam tu kan, kena berasa. Tu dia panggil hidayah. Kadang-kadang Allah Ta'ala bekalkan hidayah, tapi taufik tak ada. Orang seteruk, taufik tak ada, bantuan zahir. Tapi tak nak lah dia tu. Nak pergi ngaji. Dengar orang band, nak pergi band. Nak pergi masjid. Dia nak. Tapi bantuan zahir tak ada. Ada orang duduk ceruk kapung. Nak pergi masjid jauh. Tapi nak pergi dia. Hidayah tu ada. Cuma bantuan taufik tak ada. Tiap kita baca bila band tu. La haula wa la quwata. Tidak ada daya dan tidak ada upaya. Tak mampu kita. Allah Ta'ala yang menggerakkan. Yang memberi taufik bantuan. Ramai mana orang ya. Tak ada taufik, ada hidayah. Kadang-kadang taufik ada, hidayah tak ada. Perasaan nak tak ada. Tapi taufik ada. Kenderaan pas Semah Lana, pas Kota Baru, pas Kuala Lumpur Lana.
Tapi dia tak ada hidayah, perasaan nak kepada agama. Masjid tak boleh, tak nampak jalan. Ku beribadat, ku agama, ku mengaji betul amalan, dia tak nampak jalan. Walaupun kalau lupa pun siapa dia. Tapi ku agama tak nampak jalan. Tu dia panggil ada taufik, tak ada hidayah. Kadang-kadang Allah Ta'ala seli-seli. Ni kata hati berbolak-balik. Ni kisah sayang bola. Orang masjid bagus tu habis juruh tu ni. Kecek dengan orang beralu. Suka nolong orang. Tiba-tiba satu hari kena stroke. Tak boleh nak jalan, kena stroke. Mudah gitu Bila kena stroke tak boleh nak jalan. Kita tengok tu jerit dia. Rumah dekat masjid pula. Bunyi orang bel sokmo. Bel jerit dia kata teringat nak pergi sejid. Mungkin masa dia segar mula duk pergi sejid sokmo kan. Teringat teriak dia. Bini dia pun kata, sial lah tengok dia orang bel jerit dia. Nak pergi sejid tapi tak boleh nak pergi stroke. Mana taufik tak ada. Hidayah ada. Hidayah ada. Bantuan tu tak bui dia. Ada dia suruh papuh dia nak pergi sejid. Bini dia tak bui lah, muka baru kena stroke. Pergi pun nyusah orang jatuh tangga rubah tangga pula Bo dia segar. Lama tu heavy segar dia. Boleh jalan gagah mutai tik dah kat tepi rumah. Boleh pegang air apa dah. Hidayah pula tu tarik. Jadi tak segi. Tengok. Segar dah tu tapi tak segi. Jadi bo dia segar boleh lama kali duduk tidur lama dah kali. Bo segar pun jadi tak ada dah perasaan kepada masjid. Kepada ngaji tak ada dah. Segar pun yang pergi rumah. Segar dah. Segar dah. Duduk pegang itik dia tu. Duduk pegang itik. Sejik tak ada dah. Tak nampak jalan dah. Tengok Tuhan tarik hidayah dia pula. Tu yang kita mustahak nak dua-dua. Nak dua-dua. Cakap royak. Anak bini cakap royak. Bini minta buat air tawar. Pasal berubah sakit. Berubah sakit. Baru 2-3 tahun berubah sakit. Jadi toksir dah. Kesejik apa toksir dah. Bawa rebel masuk rumah, tutup pintu. Nusu ala rumah. Takut orang nampak. Rumah kat masjid siap orang maya pun tubik. Bolak duduk luar. Muka segar dah. Tuhan balik-balik ke hati. Tu mustahak nak dua-dua. Nak dua-dua. Inayah, taufik lah. Inayah. Inayah ni bantuan jugalah. Inayah. Bantuan. Dia kan dari segi terjemahan sama dari segi bahasa. Sebab inayah tu makna bantuan. Taufik pun bantuan. Cuma biasa kalau orang ganding taufik dan inayah, dia tidak ganding taufik dan hidayah. Dan mana kalau dia ganding taufik dan inayah, mana taufik bantuan zahir, inayah bantuan batin. Kalau dia ganding taufik dengan inayah. Nampak? Tapi kalau dia banding taufik dan hidayah ataupun inayah dan taufik dan hidayah, mana kata inayah ni bantuan zahir. Nampak? Sebab dia bantuan, boleh jadi bantuan zahir, bantuan batin. Kalau dia ganding dengan hidayah, dah hidayah ni bantuan batin dah. Inayah tu akan jadi bantuan zahir. Tapi kalau dia ganding taufik dan inayah, inayah ni taufik bantuan zahir dah, inayah jadi bantuan batin. Itu cara susunan bahasa lah. Tak ada masalah mana-mana. Boleh juga. Pakai 3-3 selalu. Boleh. Boleh. Dia bantuan lah. Tu mustahak nak dua-dua lah. Dia kata orang dia khabar ketika dia sudah tak ada bantuan zahir. Telatar dah. Tak boleh nak bangun dah. Dia baru khabar. Wajib ngaji akidah, wajib ngaji fiqh, wajib ngaji tasawuf. Dia baru khabar. Moga dia duduk netar dia suruh anak dia buka orang ngajar. Live. Buka ke internet. Dia pun duduk dengar orang ngajar. Wajib ngaji akidah, fiqh, tasawuf. Dia lama kening. Tak rajin ngaji. Nak pergi ngaji lah ni pun telatar dah. Tak boleh nak bangun. Kalau telah pasal lagu tu kena memperbanyak ke harap. Kena harap Tuhan apa hak salah dia. Dah nak beki tak boleh dah. Nak beki tak boleh dah. Cuma harap dengar-dengar aku internet lagu tu je lah. Nak beki tak ada harapan dah. Tu kena harap Tuhan apa. Kita selagi ada kederak lagi ni, tak boleh semata-mata harap. Kena memperbanyak ke takut. Moga kita ada kemampuan lagi. Selama kening kita duduk lagu.
kena memperbanyak ke takut. Takut Tuhan seksa kita kerana meninggalkan kewajipan. Dah mampu kita baiki dulu. Nah, kena memperbanyak ke takut. Dia telata salah kita duk mengaji ni, Allah Taala uji, nah tak boleh nak bangun. Tak cekak nak mari gauk sakit lutut misalnya. Ni, moga gauk ni, nah orang kata susunan sakit ni sakit beranak nombor 1. Orang katalah. Yang kedua sakit gigi. Yang ketiga gauk dia kata. Tak tahulah. Nah, sakit gigi tu biasa rasa dah memang sakit ngerti. Tak tengok tidur lah tu. Nah, tapi orang kata lagi gauk. Nah, lebih kurang sakit gigi juga memang tu. Tak tahulah. Nak tanya orang-orang sakit gauk lah. Makna kata Tuhan kalau Tuhan uji dengan hak ni. Nah, lepas ni duk ngaji molek-molek ni. Tiba-tiba Tuhan uji dengan gauk, wa na'udzubillah, tak boleh nak mari. Masa tu dia tak boleh nak ngaji dah, nak baiki tak boleh dah, nak memperbanyak ke ibadat pun tak boleh dah. Nah, muka gauk ke? Sekadar boleh mayah hak wajib gitu jelah. Dua-dua kaki pula dah. Kalau sebelah tu tahan lagi. Dua-dua pula dah. Ada nak baiki lagu mana? Maka ketika tu kita hanya mengharap ke Allah Taala apa kesalahan kita. Haraplah. Memperbanyak ke harap. Takut pun tak ada pasal dah. Takut nak baiki lagu mana? Harap. Kita pergi ziarah orang sakit tu, banyak ke pesan dia suruh banyak-banyak harap kepada Allah. Jangan suruh dia takut. Jangan ugut orang sakit, jangan. Tak betul. Sudah lah demo, dah lah akidah tak ngaji. Enggak lah. Dia terletar nak pergi ngaji pun tak boleh dah. Kita kena memperbanyak ke harapan kepada dia. Allah Ta'ala ni Maha Pengapung. Orang bunuh 99 orang. Gi minta fatwa lagu mana dia ni bunuh 99 orang nak taubat. Orang ni kata, tak boleh taubat dah demo. 99 orang bunuh. Ramai. Jangannya tiket cukup 100. Para pandai kaya dia tak boleh taubat. Dia pergi tanya satu orang, kata boleh taubat. Rahmat Allah Ta'ala luar. Wa rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat aku mendahului marah aku. Tak apa taubat. Dia menipu taubat, tu hapung dosa dia. 100 orang. Padahal mu tak ada bunuh 100 orang. Seorang pun tak ada. Harap banyak supaya tu hapung. Tu kalau ziarah orang sakit lagu tu. Bui harap kepada dia. Ni ziarah orang sakit, ajak minum air, minum sabu. Tak apalah, nanti segar-segar kita minum air sekali. Minum sabu, ajak minum air pula dah. Gula awet tak bangun dah. Kena bui harap banyak dia. Itu taufik dan hidayah. Serta inayahnya. Tu dia ada lagi. Dia gabung. Tu sekadar nak mengkuatkan. Dia panggil litauki. Padahal benda hak tulah dah tu. Bantuan lah. Inayah bantuan. Hak tulah dah. Tapi dia tambah lagi sebagai litauki. Nak menguatkan kenyataan tersebut. Nak memperkuat. Supaya kita kecek. Ambil air wudu. Wudu ni air semaya dah ke? Wudu. Pada air tu tak perlulah ambil wudu. Tapi kita tambah lagi. Ambil air wudu. Padahal wudu tu air semaya dah. Itu dia panggil litauki. Sehingga Allah Ta'ala memberi bantuan hidayah. Sehingga terjemahan kitab Bidayatul Hidayah ini dapat diselesaikan. Terjemahan. Makna bukan hak Syekh Fahmi sengerti pun tak lah. Dia terjemuh daripada kitab Bidayatul Hidayah hak Imam Ghazali. Kitab Imam Ghazali ni dia ada tertib dia nak ngaji. Ulama susung. Kitab Imam Ghazali daripada serendah-rendah sapalah kepada setinggi-tinggi kitab dia ada. Hak sahunya Ihya Ulumuddin tu lah sahu. Waktu tebal tu. Ulama susung kitab Imam Ghazali ni kalau nak ngaji ikut tertib, ikut disiplin dia, mula-mula kitab Bidayatul Hidayah dulu. Bidayatul Hidayah. Lepas tu pergi kepada Minhajul Abidin, lepas tu pergi kepada Ihya Ulumuddin. Tu tertib dia. Di kita ni nak ikut tertib lah ni. Ambil Bidayatul Hidayah dulu. Dia kaedah dalam terjemuh kitab. Kalau penterjemuh tu pakai tajuk asal kitab,
bermaksud dia terjemuh harfin biharfin. Dia ikut terjemah yang hak asas ngoti, dia tak ada tambah gapo satu. Kalau dia tambah pun sikit sangat lah dia tambah. Dia ikut hak asas. Imam Ghazali tulis lagu tu, dia ikut hak asas. Cuma ada sikit-sikit nah dia tambah pun. Tu dia akan pakai nama asal kita. Imam Ghazali tulis Bidayatul Hidayah, Syekh Fahmi pun terjemuh Bidayatul Hidayah juga. Bermaksud ni memang dia ikut hak asal lah. Dia tak ada tambahan sangat, ada sikit sangat. Berbeza kalau dia terjemuh tapi dia pakai nama lain. Dia pakai nama lain. Kitab Bidayatul Hidayah ada seorang lagi ulama terjemuh, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, ulama Palembang. Lama dah ni. Dia terjemah Bidayatul Hidayah juga, tapi dia beri nama Hidayatus Salikin. Hidayatus Salikin. Padahal dia terjemah, apa itu kan nama? Sebab tambahnya banyak. Memang dia terjemah, tapi dia tambah tu banyak lagi. Kerana dia tambah banyak lagi, dia jadi Hidayatus Salikin. Dia ketukar nama. Supaya kita Imam Ghazali Minhajul Abidin. Syekh Daud ada terjemah Minhajul Abidin. Dia beri nama Minhajul Abidin lah. Kalau dia terjemah, sebab dia terjemah ikut hak asal. Tambahnya tak banyak. Kalau terjemuh tu banyak tambahan, dia akan tukar nama. Tu sipir dalam menterjemuh kita. Kita boleh reti lah. Dia pakai nama asal, maknanya dia ikut hak asal lah. Dia ikut asal. Kitab Bidayatul Hidayah adalah di antara kitab karangan Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Yang banyak diberi barakah, berkat. Imam Ghazali tu pun orang berkat, wali Allah Ta'ala, sepakat kata dia ni mujaddid pada kurun dia. Dia dalam hadis Nabi kata setiap 100 tahun Allah Ta'ala akan keluarkan mujaddid. Mujaddid pembaharu agama. Pembaharu agama. Setiap 100 tahun ada orang yang akan tolong agama ni. Orang-orang besar, ulama-ulama besar yang akan tolong agama ni. Moga Nabi putus lah ke? Kalau dulu Nabi. Orang sesat, Nabi tubik. Orang sesat, tubik Nabi. Nabi putus dah. Allah Ta'ala akan lahirkan mujaddid. Fungsi dia serupa dengan fungsi Nabi. Orang sesat lama ni, dia akan tubik seorang. Bahagia betul. Antara mujaddid kalau dalam bab akidah kita duk ngaji tu, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari itulah. Masa tu berlaku kesesatan akidah. Mu'tazilah menang. Faham Mu'tazilah ni ramai sangat. Bila ramai sangat faham Mu'tazilah, Allah Ta'ala buat tubik. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dia tidak mesti seorang mujaddid ni. Tidak mesti seorang. Mungkin satu-satu masa tu ramai. Mujaddid. Dia jangan pelik lah. Kita baca, di Madinah ada. Seorang mujaddid. Di India ada juga. Orang dakwa kata mujaddid. Tak pelik, dia memang ramai. Dia tidak mesti seorang, tidak syarat seorang. Nabi pun kadang-kadang ramai dalam semasa. Nabi Musa dengan Nabi Harun dia temu. Mujaddid. Dia pun lahir dia ni, dia lawan akidah Mu'tazilah sehingga pupuh Mu'tazilah. Imam Abu Hasan Asy'ari. Imam Ghazali ni sepakat ulama kata dia ni mujaddid. Sepakat. Imam Sayuti, Jalaluddin As-Suyuti, dia kata dia mengharapkan akulah mujaddid pada kurun aku. Itu Imam Sayuti. Memang orang ilmu tinggi lah. Dia bila alif belakang ni ada ke? Kalau tak silap alif belakang ni ada. Dia bila kurun pertama siapa mujaddid, kurun kedua siapa mujaddid, kurun ketiga, kurun ni kan 100 tahun. Kita ni 1400, makna ada 14 kurun dah. 14 kurun. Sekurang-kurang ada 14 mujaddid dah. Sebenarnya lebih lah. Sebab satu-satu kurun kadang-kadang ramai. Allah Ta'ala bangkitkan mujaddid ni. Jadi sekurang-kurang 14. Imam Sayuti dia bila? Kurun pertama siapa? Kurun kedua siapa? Kurun ketiga siapa? Siapalah? Pada kurun Imam Ghazali, sepakat ulama kurun tersebut Imam Ghazali. Sepakat. Nak ayat ketinggian ilmu Imam Ghazali ni. Sepakat siapa? Lepas tu siapa pada zaman dia, zaman Imam Jalaluddin As-Suyuti, dia kata aku harap kurun ni akulah mujaddid tersebut. Dia harap.
Dah. Moga mujadid ni orang ada kelebihan kan. Dia haraplah tu hewi kelebihan kepada dia. Dia harap-harap. Dia sekadar harap. Tapi ulama terkemudian kata memang betul dah. Dia dah mujadid tu. Walaupun dia dah harap lagu tu ya. Tapi ulama kemudian tengok betul dah. Dia lah mujadid tersebut. Setiap kurung tu ada. Lah ni siapa dia lah ni? Banyak pandangnya lah. Banyak pandangnya. Kurun kita ni banyak pandangnya. Setengah kata Habib Zain bin Sumaid Madinah. Al-Habib Zain bin Sumaid Madinah. Dia digelar sebagai Imam Syafi'i Saghir. Imam Syafi'i kecil. Keilmuan dia tu. Habib Zain bin Sumaid Madinah. Ada kata Syekh Abdullah bin Bayyah. Syekh Abdullah bin Bayyah Mauritania. Cuma lah ni dia duduk di Arab Saudi. Syekh Abdullah bin Bayyah. Dia asal Mauritania. Mauritania ni tak silap hamba dia dekat dengan Afrika. Dia dekat sangat dengan Afrika. Mauritania ni. Tapi dia kecil Arab lah pokok dia. Situ ulama-ulama ramai. Dia belajar pun mengikut kaedah tradisional lagi. Kadang-kadang duduk pasal lagu tu yang ngaji pokok dia. Mauritania. Sayang pun adalah 2-3 orang duduk ngaji Mauritania ni. Dia negara panah. Orang Malaysia lagi kadang-kadang tak tahan lama. Panas sangat. Lepas dia rumah-rumah dia pun buat dengan pelepah-pelepah taman gitu ya. Lubang-lubang penuh. Pasal dia panas kan. Dia terpaksa buat lubang-lubang penuh. Kalau bulan puasa kat gi dah ceruk mana pun bunyi orang ngaji Quran. Mauritania ni. Gi ceruk ni bunyi gagal duk ngaji Quran. Mauritania. Syekh Abdullah bin Bayyah kata setengah. Sebab mujadid ni dia nak dinilai, dia tengok kepada gapo masalah yang berlaku pada kurun tersebut. Zaman Imam Abu Hasan Asy'ari, apa dia dikatakan mujadid? Sebab masa zaman dia tu masalah akidah. Jadi Allah Ta'ala bangkitkan untuk menyelesaikan masalah akidah lah Imam Abu Hasan Asy'ari. Zaman Imam Ghazali, masalah pemikiran. Pemikiran, masuk pemikiran barat, masuk falsafah barat, ilmu-ilmu daripada barat. Jadi kadang-kadang campur gaul dengan hak Islam. Pemikiran-pemikiran barat tu diguna pakai oleh orang-orang Islam. Pemikiran barat hak karut-karut. Imam Ghazali bangkit membetulkan benda ni. Falsafah barat, nama kitab dia tu, Tahafutul Falasifah, apa nama tak ingat. Dia betul. Jadi dia mujadid. Zaman kita lah ni masalah gapo? Masalah global banyak sangat. Masalah keduniaan. Masalah peringkat antarabangsa. Banyak. Islam tu dianggap sebagai agama yang kejar, teroris. Islamofobia. Orang-orang barat fobia dengan Islam. Syekh Abdullah bin Bayyah ni dia membawa mesej keamanan. Dia duduk di meja-meja antarabangsa depan pemimpin-pemimpin besar. Syekh Abdullah bin Bayyah. Dia asal Mauritania. Afrika lah. Orang ceru tak erti apa satu teknologi tak ada. Lah ni orang Afrika ni, peng pun jari-jari jumpa lagi. Peng. Tapi Allah Ta'ala akak dia ni, siapa boleh duduk kecek depan pemimpin-pemimpin antarabangsa. Terai pasal Islam. Jadi mungkin lah setengah ulama kata dia ni antara mujadid pada zaman ni. Sebab lah ni isu besar adalah Islamofobia. Orang fobia dengan Islam. Tambah pula tubik kumpulan-kumpulan pengganah ni mengguna nama Islam. Al-Qaeda, ISIS. Dia guna nama Islam. Nak bunuh orang pun dia takbir dulu. Jadi orang fobia dengan Islam. Demo ni gibet tu. Boleh jadilah dia tu mujadid. Dia hidup lagi tu Syekh Abdullah bin Bayyah. Ada beberapa nama lagi. Di India pun ada beberapa nama. Mungkin memang semua ni adalah mujadid belaka pun mungkin. Sebab tidak syarat mujadid itu seorang sahaja, tidak syarat. Boleh jadi ramai. Itu Imam Ghazali. Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Sejarah kehidupan dia ni panjang. Sejarah kehidupan dia. Dia bermula dengan seorang ulama fiqh, Imam Ghazali ni. Dia mahir ilmu fiqh ni mahir. Sampai dia jadi mudir di Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Jadi mudir situ. Depan ni ada gambar dia ni.
Ni gambar Masjid Jami' Umayyah, bukan. Dia di Syria pun dah Imam Ghazali pun dah pergi di Syria. Dia ni asalnya seorang ulama fiqh, sampai jadi mudir madrasah nizamiyah, tempat orang ngaji agama. Ulama fiqh lah dia. Kemudian lama dia duduk alif fiqh ni, dia berasa ada benda tak cukup. Mahir dia ni bab fiqh, ngajar fiqh apa semua, tapi dia rasa ada benda yang tak cukup dia. Sehingga dia pun letak jawatan daripada mudir madrasah nizamiyah, letak jawatan. Apa? Pasal dia berasa ada benda tak cukup. Walaupun dia mahir dah hukum hakim ni. Satu hari dia semaya dengan adik dia ke abang dia, tak ingat. Ahmad nama. Ahmad. Duduk tengah semaya, tiba-tiba adik dia ni mufaraqah daripada dia. Maya sore. Siap maya dia tanya, "Apa mufaraqah? Tak sah ke aku maya?" Tercabarlah dia, muka dia ni ulama besar kan. Mudir madrasah nizamiyah ni. Madrasah tertua pada zaman tersebut. Mudir. Tiba-tiba orang mufaraqah dengan dia. Salah mana dia? Mufaraqah ni ada salah lah. Dia tercabar. Dia tanya adik dia, "Apa mufaraqah?" Masa tu muk dia ada pula. Dia royak ke muk dia, "Tengok ni. Apa ni mufaraqah daripada kita ni?" Adik dia kata, "Aku tak boleh nak tunggu mu semaya." Apa? "Aku nampak mu ni dipenuhi dengan darah. Jadi nak turut kan tu? Tu email ada darah ni najis. Mana kata tak sah maya tu email ni. Aku terpaksa mufaraqah lah. Aku nampak mu dipenuhi dengan darah." Imam Ghazali pun duduk. Dia kata, masa maya tadi, dia teringat kepada satu soalan berkenaan darah haid. Dia duduk maya tadi tu, daripada awal maya sampai sudah, dia duduk menengubak masalah darah haid tu. Ada orang tanya dia. Duduk koyas situ. Allah Ta'ala anugerah kepada adik dia ni, Tuhan buka kasyah, nampak darah penuh di dia. Padahal tak ada dek pun. Tuhan buka kasyah tu. Imam Ghazali pun, betul lah, mu nampak tu betul. Siapa dia? Tok guru mu duduk ngaji dengan siapa ni? Mana kata, siapa tu hewi anugerah kemuliaan lagu tu? Siapa boleh nampak? Siapa dia tok guru mu? Dia pun royak tok guru aku ni, orang yang duduk bagi kasut kaki lima tu. Mu duduk lalu pagi-pagi nak pergi madrasah nizamiyah, mu lalu dia duduk bagi kasut tu. Itulah tok guru dia. Imam Ghazali pergi jumpa demo ni, minta nak belajar. Pasal dia berasa jiwa dia kosong, walaupun dia reti bab hukum hakim pun. Berasa kosong. Dia minta pergi belajar ke demo ni tolak. Tak boleh. Demo mudir madrasah nizamiyah. Kita ni bagi kasut gini ya. Tapi nak ayat ilmu tu hewi kepada orang-orang tertentu. Dia pun minta. Akhirnya belajarlah dengan demo ni. Belajar ilmu tasawuf. Sehingga Imam Ghazali minat kepada ilmu tasawuf. Dia duduk dalam bidang ni. Lama duduk dalam bidang ni. Sehingga dia jadi ulama besar tasawuf pula. Ulama fiqh lama dah. Lepas tu jadi ulama besar tasawuf pula. Itu dia. Barulah dia berasa terisi jiwa dia. Bila diisi jiwa tu dengan sifat sabar, redha, syukur, terisilah. Jangan tak reti bab hukum saja. Reti bab hukum ni sah, ni batal, ni haram, ni wajib, tapi tak ada sifat tawaduk, tak ada sifat rendah diri. Tak bolehlah, tidak terisi jiwa kita. Dia ni pun jadi ulama besar tasawuf. Setelah dia mahir dah, tengok belakang dah perjalanan hidup dia tu, dia pun tulislah karya dia yang terakhir, Minhajul Abidin. Jalan-jalan yang perlu dilalui oleh seorang hamba. Nak sapa kepada kesempurnaan. Mungkin dia lalu dah. Dia lalu ke hukum hakim, biar rasa tak sempurna. Dicampur dengan ilmu tasawuf apa semua, barulah dia berasa sempurna. Cukup sapa kepada Allah. Dia pun tulis kitab Minhajul Abidin. Tu kitab terakhir dia. Mengikut setengah pandangan. Kitab terakhir Imam Ghazali. Minhajul Abidin. Bukan? Ihya Ulumuddin tu kitab primer dia, kitab utama dia. Kitab terbesar.
Hak Imam Ghazali. Hak paling banyak menjadi rujuk ke ulama-ulama. Tapi bukan kitab terakhir. Hak terakhir Minhajul Abidin. Perjalanan dia ni dia pun tulis. Jadi kita ngaji Minhajul Abidin tu, kita boleh tengok gapo kita kena lalu untuk sapa kepada Allah. Itu penting tu Minhajul Abidin. Supaya kita tahu nak lalu ke mana, nak sapa kepada Allah. Tapi dia kitab tasawuf lah. Tak tasawuf. Bidayatul Hidayah ni dia lebih kepada fiqh. Tapi dia ada bab tasawuf. Bab akidah ada tapi sikit sangatlah. Tapi tak apalah pasal akidah kita ngaji dah risalah tauhid. Lepas tu dia bab fiqh banyak. Cuma dia tidak ikut susunan kitab-kitab fiqh. Kalau kitab fiqh ni kan susunan dia bab taharah, lepas tu bab semaya, lepas tu bab puasa, gitu. Imam Ghazali ni dia susun berdasarkan kerja buat kita sehari-hari. Kita bangun tidur kan. Bangun tidur, apa dia? Nak pergi tandah. Dia pun cara bab taharah dulu, bab bersuci. Lepas pergi tandah apa nak semaya. Cara bab semaya. Lepas semaya apa? Nak pergi kerja. Cara bab pergaulan dengan orang. Siapalah kita tidur semula. Dia disusun lagu tu. Tapi kitab fiqh lah. Kitab fiqh. Lepas tu dah siap tu, siap sampai kita tidur semula, dia pun masuk bab yang seterusnya, iaitu bab menjaga anggota. Ni masuk bab tasawuf. Dia tersaliking. Siapa? Syekh Abdul Samad tu dia terjemuh Bidayatul Hidayah juga. Cuma dia tambah banyak. Dia tambah banyak. Orang lain terjemuh Syekh Abdul Samad. Tapi dia tambah hai tu banyak. Tambah hai banyak. Ramai lagi ya terjemuh Bidayatul Hidayah ni. Kalau negara-negara luar tu ramai lagi. Kok bahasa Turki ada. Lepas tu dia masuk bab tasawuf pula. Bab tasawuf tu bab menjaga anggota. Lepas tu dia adalah cara bab sifat hasad, sifat riak. Jadi dengan hak ni, dengan kita ngaji Bidayatul Hidayah ni, fiqh ada, tasawuf ada. Akidah ringkas sangat. Tapi tak apa pasal risalah tauhid ada. Nampak? Risalah tauhid untuk akidah, hak ni ada fiqh dan tasawuf. Cuma fiqh hak wajib ya dia ada ni. Bab haji, bab zakat tak ada. Ayat lalu. Bab haji, bab zakat tak ada. Tapi kalau kita tak ada nak pergi haji, tak ada nak pergi umrah, tak ada using lah. Tak ada using lah. Cuma kalau nak pergi haji, nak pergi umrah, makna dekat-dekat nak pergi tu, kena ngaji bab haji umrah pula. Sebagai tambahan. Tapi kalau tidak ke, daftar dah tabung haji 2090. Nanti 2090 ngaji lah. Tak wajib ngaji lalu. 2090. Tak wajib ngaji lalu lah. Bab puasa ada lah ni. Bab puasa ada. Bab sifat-sifat deki riak gapo ada. Di antara karangnya Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Hujjatul Islam tu pun satu pangkat di kalangan ulama-ulama. Bukan dia bui, orang bui lah. Ulama lain bui gelar dia Hujjatul Islam. Kita ingat dia ada darjat. Kalau dalam ilmu hadis ni dia ada darjat hakim, hafiz, muhaddis. Apa dia paling tinggi sekali Hujjatul Islam lah. Hujjatul Islam. Dia kena ngapa 100,000 hadis ke? Kalau tak silap. Dia ada kena ngapa 30,000 hadis. 50,000, 70,000, 100,000. Tak silap hamba Hujjatul Islam ni 100,000 dia kena ngapa. Kita kena cek semula. Hafal hadis beserta riwayah dan dirayah. Riwayah tu hafal ayat tu saja, lepas tu dirayah pemahaman hadis tu pula. Dirayah. Dirayah tu payahnya bon nak ngapa ni tak kira lagi. Nak faham tu. Dirayah. Hujjatul Islam. Al-Ghazali itu gelar dia lah. Moga dia berasal di kampung Ghazal. Ghazal.
yang banyak diberi berkat oleh Allah Ta'ala. Berkatlah kitab Hujatul Islam, kitab Ihya Ulumuddin dia. Siapa lah ni diguna pakar, diterjemuh dalam pelbagai bahasa. Bukan sekadar oleh orang Islam, orang barat pun nak faham Islam, dia baca Ihya Ulumuddin. Berkat. Ia Bidayatul Hidayah merupakan ringkasan atau pati kepada kitab Ihya Ulumuddin. Ni ringkasan Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin panjang. Nak ngaji tu, ni ringkasan dia. Dia ambil hak mustahak dalam Ihya Ulumuddin jadi Bidayatul Hidayah. Lepas tu dia kembali lagi jadi Ihya Ulumuddin. Gitu. Moga himmah semangat setiap orang ni tidak sama. Ada orang tengok kitab tebal dia pakai tak ngaji dah. Tebal tak lihat atau tak habis juga ngaji pun. Ni. Adik ulama ni dia dia betul kecil. Dia ambil mustahak jadi Bidayatul Hidayah. Ni nampak ya tebal ya pasal tulis besar. Kalau dia buat tulis kecil supaya kitab Jawi tu nipis lah ni. Nipis lah. Lepas pula dia style buat terjemuh gitu, dia buat style tak tepi ya sosok muka surat tu dia tak banyak mana tulis dia nampak super tebal. Nanti kalau tanya berapa muka surat dia mengaji, wah dekat 200 muka surat agak. 200 muka surat pun pas tulis besar. Terus besar. Ayat ni mungkin lain sikit dah pasal ambo cetak kelamu. Nyambung ni hak lama duk ngaji dulu. Dia mungkin lain sikit je lah ayat dia tu. Pasal tu dia cetak ke baru ni kadang-kadang dia betul ayat semula yang nak sedap dengar. Mungkin lagi sikit. Pati kepada Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin tu kalau kita nak ngaji pun dia banyak sangat benda-benda ya fardu kifayah, bukan tangga fardu ain. Kalau sekadar kita nak melepaskan fardu ain, buka ni lah. Kalau buka Ihya Ulumuddin, fardu ain lepas. Tapi hak fardu kifayah tu banyak sangat. Takut-takut kita duk kalut ribut dengan hak fardu kifayah tu, hak fardu ain tak ada lepas. Bimbang lagu tu. Kecuali duk pondok tu lain lah. Mungkin duk ngaji sama tu tak ada masalah. Kita jari-jari ni gak mustahak wil lepas fardu ain dah dulu. Dan kitab ini telah banyak memberi faedah dan bimbingan bagi setiap orang yang mentolaahnya. Ia mentolaah, yakni mengajinya. Dengan niat ia ikhlas. Syarat niat ia ikhlas lah. Gapo-gapo pun nak hasil faedah, nak hasil manfaat, wajib ikhlas. Wajib. Memang banyak fadilat go tu, fadilat go ni, fadilat go tu. Bila nak jadi manfaat dia, wajib ikhlas. Tu syarat. Semaya nak sah mudah. Sah ni cukup rukun, cukup syarat sah. Tapi nak dapat pahala, ikhlas. Ikhlas cara dalam bab tasawuf. Nak wisah maya cara bab fiqh. Nak boleh hasil pahala syarat mesti ikhlas, mesti. Ikhlas ni apa makna ikhlas? Bahas sikit bab ikhlas. Ikhlas ni maknanya kita buat tu semata-mata kerana Allah lah. Tu ikhlas. Semata-mata kerana Allah tu ikhlas paling tinggi. Rendah sikit kerana nak kepada syurga dan takut daripada neraka. Rendah sikit ikhlas. Hak paling rendah sekali tapi ikhlas lagi. Nak kepada fadilat yang dijanjikan dalam Quran hadis. Baca surah Waqiah tidak akan apa-apa. Fadilat dijanjikan dalam Quran hadis kan. Ikhlas dah tu, tapi rendah sekali lah. Tak ada ikhlas, kalau tak ada tiga ni tak ada ikhlas. Dia buat tu kerana nak kepada fadilat ia segera, nak kepada pangkat dia pemaya duha supaya orang tengok dia ni juh. Orang puakak dia jadi AJK. Misalnya lah. Tu memang tak ada ikhlas langsung. Nak kepada fadilat boleh. Fadilat ia disebut dalam Quran hadis. Kita baca Waqiah apa nak suruh kaya lah. Quran hadis kata tak apa-apa. Nak fadilat lah. Tapi fadilat ia dijanjikan dalam Quran hadis. Tak apa. Fadilat hak tidak dijanjikan
Nah, hak tu tidak boleh. Bapa baca waqiah ni, lah supaya orang kata kita suara sedap. Kita baca lah depan orang. Hak tu tidak dijanjikan dalam Quran hadis. Bukan agama lain dah pula. Hak tu tak boleh. Tak boleh. Kita baca surah Tabarakallazi Al-Mulk. Nak kepada fadilat selamat daripada seksa kubur. Ikhlaslah. Sebab selamat pada seksa kubur ni dijanjikan dalam Quran hadis. Tapi kalau kita baca Al-Mulk kerana nak suruh orang dekoh kita. Orang kata membaca Al-Mulk aku wipul ya. Kita pun baca. Hal tu tidak dijanjikan dalam Quran hadis. Tu tak boleh. Tak jadi ikhlas tu. Tu ikhlas. Kadang-kadang ikhlas kita ni capu pun ada. Kerana nak kepada syurga ada juga. Kerana nak kepada dunia pun ada juga sikit. Kala ni ke trend kala ni lepas Isa baca surah Al-Mulk. Ada kat ni ada. Ada lepas Isa baca surah Al-Mulk. Ikut PCB pun banyak dah. Lepas Isa baca surah Al-Mulk. Kadang-kadang kalau betul ikhlas ni kita nak kepada fadilat semata-mata. Selamat daripada seksa kubur. Kadang-kadang capu. Nak kepada fadilat tu nak juga berasa dengar selamat pada seksa kubur. Tapi gak malu kok dia pun ada. Okey kita nak turun, kita tak turun. Dia duduklah dia baca tu. Apa? Malu kok dia. Tu tak ikhlas tu. Cuma dia capu. Capu ni kena tengok. Dia dapat pahala ke tak kena tengok. Masalah ni kalau kita hok bahas panjang lebar sikit, terperinci sikit, kita Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid dia cara bab ketuhanan kan, bab kenabian. Ujung-ujung tu dia ada sikit cara bab ikhlas. Kemudian di bab ikhlas tu dia ada nota kaki luar kotak tu. Hok ni jari orang baca ni. Dia ada bab ikhlas tu cara dalam kotak tu. Luar kotak tu dia ada nota kaki dia kecil dia tulis. Hok ni jari orang baca. Situ dia ada tulis. Kalau biar betul-betul semata-mata 100% nak kepada fadilat, okey, sempurna pahala dia. Okey. Kalau capu kena tengok. Kadang-kadang capu lebih hak fadilat ataupun lebih kepada hak ikhlas daripada hak dunia. 80 ikhlas, 20 hak dunia. 80 tu nak kepada fadilat lah, selamat daripada seksa kubur, nak kepada pahala. Okeylah. Ikhlas tu. Pada 20 tu malu kok dia sikit, dia berasa malu. Kalau tak ada orang turun juga ni. Cuma gak malu kok dia ke. Tunggu sikit. Ada juga tapi sikit ya. Hak ni dia dapat pahala qadar ikhlas dia sahaja. Dapat pahala. Tak payah pusing, dapat pahala. Cuma qadar ikhlas dia lah. Ikhlas 80, qadar tu ialah tidak sempurna pahala. Kalau 50 ikhlas, 50 lagi kerana dunia. Ikhlas tak ada 50. Apa pula kerana dunia pula. Orang kata dia suara sedap, orang letak dia seh depan baca surah Al-Mulk. Orang pakat duk puji, suara dia sedap dia lah naiknya. Dia pun naik tu dengar agah. Baca dengan belagunya supaya orang puji. Tapi 50. Bukan sepenuhnya dak. Hak nak kepada fadilat tu ikhlas tu ada juga 50. 50. Hak ni pahala tak ada, dosa tak ada. Pahala tak ada, dosa tak ada. Pahala tak ada, dosa tak ada. Apa tak ada dosa? Sedekah dia riak. Dia riak lah. Dia baca tu supaya orang puji. Cuma 50 je lah. Tak penuh. Pasal fadilat pun dia nak juga. Tapi apa dia tak dosa riak? Sedekah riak sebenar dosa. Apa? Kerana al-hasanat yudhibas sayyiat. Kebaikan menghapuskan keburukan. Dah 50 ni kebaikan dia ikhlas. Dia menghapuskan dosa riak yang 50 lagi ni. Jadi kosong, tak ada gapo. Tak ada gapo. Tak ada dosa, tak ada pahala, tak ada. Teh sikitlah, pada ada dosa tak ada pahala kau berat. Kalau lebih hak tidak ikhlas berbanding ikhlas, hak ni dosa. Walaupun lebih tu sikit. 90% tu sebab orang puji suara dia.
40% yang ikhlas, dosa dia. Dosa ni. Dosa. Sebab itulah timbangnya mizan, kalau sama berat masuk syurga. Kalau sama berat masuk syurga. Baik dengan jahat. Okay, kita timbang okay, dosa pahala hari akhirat nanti, timbangnya mizan, dosa dengan pahala sama berat. Sama berat masuk syurga. Sebab al-hasanat yudhibas sayyiat. Kebaikan menghapuskan keburukan tadi. Kebaikan hak 50 ni, menghapuskan hak 50 kejahatan tu, kosong dia. Dosa tak ada, pahala tak ada, syurga. Cuma gerik indah lah. Gerik indah. Tapi syurga lah. Bukan kata masuk neraka dulu, sekadar hak 50 tadi. Tak. Bukan lagu tu. Sebab tu kita buat amal banyak, supaya hapus keburukan kita mudah-mudahan. Tu. Paling sempurnanya biar 100%. Tapi mungkin bagi setengah-setengah mungkin payah. Tu. Orang-orang ngajar tutup email payah. Nak boleh jadi ikhlas 100 tadi tu. Tu email dia jadi tu email pasal gaji ada. Nak jadi ikhlas 100 payah. Payah. Mungkin dia pergi tu, dia ingat kau, hai lama kalau tak pergi, kena pecak tak email. Pecak tak ada 1000 boleh. Kurang sikit. Kurang sikit. Bukan kata tak boleh ambil gaji. Cuma, dia ada gaji, dia payah nak jadi ikhlas. Payah. Memanglah. Orang-orang ngajar payah. Tambah pula masjid bayar besar. Kau payah. Masjid ni tak pergi ngajar 200 ni. Tu tak kira orang salih kaut lagi. Tu tak orang ngajar. Tadi dia pun hak letih pergi ngajar pun bangun bikah bangun pergi ngajar molek-molek ada. Segar mem mata. Paisa tu mem pula dia. Jadi kuranglah. Kurang. Kalau 50-50 tak ada dosa, tak ada pahala. Hak bimbangnya ke apa? Takut lebih hak dunia tu. Lebih hak dunia tu. Tu tak. Lebih hak dunia. Ya tu guru kita ya ajar lakoh turun rumah nak pergi ngajar, Allahumma liwajhikal karim. Ya Allah, jadikanlah perjalanan ni kerana ikhlas, kerana zatmu yang mulia. Lakoh tu rumah baca banyak kata. Doa tamu tu baca. Takut ada hak keduniaan tu. Kalau kata sama banyak pun saja dah kita. Sama banyak. Dosa tak ada, pahala tak ada. 2 je 2 amal tu tak ada. Rugi kot. Kalau lebih sikit tak apa dah. Dia bolehlah 10%. Misalnya. Bimbangnya berat balik tidak ikhlas. Tu nyanyi. Itu kena perhati belaka. Masalah ni kena faham baik supaya kita perhati dalam semua ibadat kita. Semua ibadat. Orang puas duduk rumah ke menyedia makanan untuk suami, untuk anak-anak, ke ibadat tu. Tapi kena ikut sipil tadi lah. Dia menyediakan makanan ni buat apa? Nak boleh ke hasil pahala tu. 100% ikhlas kerana tanggungjawab dia sebagai isteri. Okey, sempurna pahala. 70 ya. Ikhlas. Tanggungjawab kita ke 70. Tapi kalau kita nak makan juga. Kita tak masuk, tak makan lah kita tu. Memang tak suruh pun kita masuk. Tidak nak makan gapo kita. Ada juga sikit. Mana qada pahala dia? Qada ikhlas dia tu lah. 70 tu lah. Tak apalah. Kalau 50-50. Ikhlas tu ikhlas. Tapi lama ke? Nyomaruh kocik abang ada pasal. Ikhlas tu ikhlas lah. Tanggungjawab. Tahu tanggungjawab tu. Tapi tu tak kisah mana. Cuma takut kena marah tu, kena marah tu. Mai klik lapar pun ngepek kau nyusah lana pula kita. Mai 50-50. Tak ada gapo 1-0. Makan boleh lah makan. Pahala tak ada. Pasal menghapuskan hak tidak ikhlas tadi. Tapi kurang lagi kurang nyanyi dosa kita. Semua ibadat lagu tu. Kita pergi sejid pun lagu tu lah. Timbang molek. Timbang molek. Mana kalau kita timbang tu duduk alik sama 50-50 jangan nyanyi kita. Kena ikhtiar sikit biar naik sikit walau tidak 100% pun.
Mana kira kita faham tanggungjawab kita sebagai hamba lah, gitulah. Faham tanggungjawab kita sebagai hamba kena beribadat. Beribadat kita nak buat hak terbaik kalau boleh. Terbaik duduk di masjid sambil iktikaf. Boleh berjemaah. Semaya terbaik, semaya berjemaah. Kita nak fikir situ. Supaya jadi betul-betul ikhlas kerana Allah. Kadang-kadang boleh fikir gitu pun ada juga masuk hak tidak ikhlas ni sikit sebanyak. Tapi yalah ikhlas dah. Tapi yalah menggemang yang rumah tapi sejik tak gi nanti orang kata gapo. Ya ada kat sikit. Ni. Tak sedap juga kita. Dia tak sedap juga sikit. Mana kata kurang sikit pahala dia. Gitulah. Bukan kata dosa dak, tak dosa. Dosa ni kalau lebih hak tidak ikhlas tu. Kawan mari ni bukan gapo, kita takut orang kata ni. Tu. Mana tu lah betul benar yang mari tu. Tu dosa nah. Buat ibadat kerana nak dapat kelebihan dunia. Dosa nak tu. Timbel lah. Semua ibadat kita timbel. Setakat ni kita faridah tu lah. Jumpa dia cara benda ni terperinci sikit. Kita besar tu memang ada lah. Cuma kita orang kau cara benda ni terperinci sikit. Setakat ni jumpa faridah tu lah. Kalau kita furuk masa'i ada juga. Cuma tidak jelas sangat. Tidak terperinci sangat. Kita kuning lah. Kita kuning. Kita pondok. Terus. Ya kita akidah. Cuma sambil-sambil tu cara baik ikhlas. Pada hurai tepi tu, jaga orang baca tepi tu, luar kotak tu. Memang jaga orang baca semua luar kotak tu. Pasal dia isi tambah lah. Tapi kalau baca, manfaat besar situ. Kita furuk masa'i ada. Ada juga dia bahas. Tapi tidak jelas. Dia jelas ke sambil lalu gitu ya. Tidak terperinci sangat. Ada pun kita lain setakat ni jelas setara tu payah nak jumpa sikit. Payah nak jumpa. Baik. Tu untuk kita buat timbang amal ikhlas tak ikhlas. Kecek senang ya. Ada orang berdekah ikhlas ni kerana Allah. Tahu tak? Berdekah ke masjid ke? Masjid nak pakai piti, nak 30,000 nak buat parking. Dia pergi atas 10,000. Ya pahala kata imam ikhlas ni tu imam kerana Allah. Kecek mudah ya. Tapi nak tahu ikhlas tak ikhlas, tadilah timbangnya tadi. Takut-takut dia buat mari tu piti tak comel dah. Tak boleh kira. Piti tak comel dah. Nak makan tak boleh. Piti hasil rasuah misalnya. Dia kata baik di atas sejik ya. Di atas sejik ikhlas ni. Kalau tak ada ikhlas, memang dia tak boleh pakai. Kalau kata bersih duit tu, tak boleh agak ke sejik. Ni kes tak bersih ya ni. Timbel situ lah. Kalau pun dia kata ikhlas lagu mana pun timbel situ. Kita lah. Bak nak kecek tak ada masalah. Nak kecek. Nak kecek. Mungkin kita nak menguatkan ya. Hati kita nak ikhlas. Kita nak mengkuatkan lagi tu. Kita pun kecek ikhlas ni dah. Tu. Nak jaga hati tu. Tak ada masalah. Cuma hati kita lah. Ikut sipir tadi lah. Lagu mana nak menentukan jadi atau tak jadi ikhlas tersebut. Payah ni. Payah. Learning. Nulis kitab sekalipun learning. Dia ada moratorium dia panggil. Dia ada imbuhan. Orang nulis kitab ke, orang beli buku dia ada imbuhan. So buku 3 ya dia dapat, 2 ya dia dapat. Orang beli 1000 buku dapat dah 2000 dia. Lalu walaupun nulis kitab, tapi nak jaga keikhlasan tu payah. Nak dapat 100% tu mungkin payah lah. Mungkin payah. Ulama dulu hebat. Tulis kitab tak ada ganjaran gapo. We free lah kadang-kadang. Tulis kitab. Bahkan dia mau nak saling pun, nak photostat pun, photostat lah. Dulu kan. Tu. Kalau ni tak boleh, dia ada ni, dia ada hak cipta. Hak cipta terpelihara, mana boleh photostat lah ni. Tak boleh. Kalau kita photostat pun nyanyi, kau tulis kitab tu, dia tak dapat lah imbuhan dia. Bak ikhlas tak ikhlas tu serah dia lah, hati dia lah. Tapi memang undang-undang tak boleh photostat lah. Dia ada hak cipta terpelihara ni pada ni ISBN. Hak cipta terpelihara tu undang-undang learning. Jadi mustahak sikit nak jaga tu payah sikit lah. Dulu tulis kitab bui nak saling nak photostat. Mudah sikit nak jaga ikhlas dia.
Sebab bab ambil upah tak ada masalah. Cuma dari segi dia mengganggu ikhlas tu memanglah. Nah. Tegur gambar dulu dia kata dia ngajar dulu pisah sikap ngajar dulu pisah sikap apa ni putih nako supi. Kelik gigi ngajar balaso pisah sikap putih nako supi ya ngajar dulu. Nah. Lah ni nah jemput teh gue 200 ya tu ni. Nah, dia dulu dia royak dulu berasa mudah nak jaga ikhlas ni. Mudah ya. Tapi sesikak. Dia mudah nak jaga ikhlas. Nah, tak ada terbayar gap satu pun. Pergi ngajar pun tak ada terbayar gap pun. Relax. Nah, lah ni payah sikit. Nah, bawa kereta tu pun terbayar dah 200 300. 200 300. Nah, payah. Memang tak ada salah ambil tu, tapi dia mengganggu ikhlas. Tu mustahak kita kena faham molek ikhlas ni lagu mana, aturan lagu mana sipir dia, supaya bila kita buat ibadat kita nak atur ikut sipir tu. Ikut sipir. Kita tak si 50-50 kosong. Kalau tak si laginya sampai jatuh kepada dosa. Tak si lagi. Dah. Tu kena atur molek. Memberi faedah banyak bagi orang yang belajar kitab ni yang ikhlas. Kalau belajar tu tidak ikhlas tak ada jugalah manfaat akhirat. Nah, untuk mengamalkan isi dan kandungannya, belajar ikhlas dan niat untuk beramal. Sebab man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Siapa yang berharap jumpa dengan Tuhannya dalam keadaan selamat, dalam keadaan baik, dan hendaklah dia beramal amal yang soleh. Amal soleh mana amal ye betul. Betul dengan cara ngaji. Nah. Faedah dan manfaatnya sudah jelas dan tidak dapat diragui lagi. Ramai ada orang yang mengambil manfaat daripada kitab ni. Diterjemuh dalam berbagai bahasa. Banyak sangat manfaat. Ulama-ulama pun duk ngaji. Mengambil manfaat. Jadi nak ragu-ragu tak boleh dah lah. Kalau kitab baru tulis sehari dua ni, mungkin kita boleh ragu-ragu. Ada faedah ke kitab ni? Jadi ke kitab ni? Betul ke isi dalam kitab ni? Mungkin ragu-ragu pasal baru sehari dua. Masalah ni hak Imam Ghazali lagi. Bukan seorang dua ulama duk ngaji kitab dia. Orang mengambil manfaat beribu-ribu orang dah. Maka kita yakin memang ada manfaat. Ada kesalahan ke? Tak kena bimbang. Ulama-ulama duk ngajar kitab ni. Kalau ada kesalahan, ulama dulu perasan. Dia dulu betul. Ni salah ni sin ni. Dia dulu betul. Beres lalu. Pakai harap ke Imam Ghazali tu ya. Beres. Boleh harap situ. Wallahu ta'ala a'lam. Thumma qala al-musannif. Apabila kita pelajari kitab ini dengan teliti, kita akan dapat merasakan bahawa Imamul Ghazali rahimahullah telah bercakap kepada murid-muridnya. Kita belajar molek, kita berasa supaya Imam Ghazali duduk depan kita, duduk mengajar. Betul. Nanti kita masuk bab bab wudu. Dia ajar supaya dengan dia royak. Supaya kita royak ke anak-anak kita berasa. Duduk royak so baca gani sapu-sapa sini. Tidak. Itu benar menjiwai. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.